Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Idahul Bab li Muridin Nikah bis Shawab ataupun Idahul Lubab. Kita asalnya sebenarnya Idahul Lubab, iaitu penerangan bagi orang-orang yang berakal, li Muridin Nikah bis Shawab, bagi mereka yang menghendaki nikah dengan sebenarnya. Karangan seorang ulama yang terkenal iaitu Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Pada malam ni kita sambung berkaitan rukun yang ketiga iaitu wali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula yang terlebih hampir daripada segala awliya pada nikah itu bapa, kemudian maka neneknya. Itu bermula yang terlebih akrab, iaitu wali akrab. Yang pertama iaitu bapanya. Kemudian kalau tiada bapa, iaitu datuk dia. Datuk dia, nenek tu mana dah? Datuk. Setengah negeri panggil nenek. Kalau sini nenek perempuan, setengah negeri nenek tu lelaki, opah tu ialah perempuan. Setiap negeri berbeza-beza. Iaitu neneknya, maknanya datuk dia. Datuk dia. Ini nama dia wali akrab. Wali akrab yang terlebih hampir, ataupun disebut wali mujwir, yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lain. Mengikut turutannya, yang pertama ialah bapa, yang kedua nenek laki-laki daripada pihak bapa hingga ke atas, ataupun datuk lah. Kalau kita di sini datuk daripada pihak bapa hingga ke atas, bukan datuk sebelah mak, tapi datuk sebelah bapa dia. Yang ketiga, saudara laki-laki seibu sebapa. Mana ayah tak ada, datuk tak ada, ke atas pun dah tak ada dah, sehingga ke atas dah tak ada. Maka turun ke adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa. Saudara laki-laki seibu sebapa. Kalau adik-beradik seibu sebapa ni ada kan, ini dia ada abang lelaki, ada dua orang abang, kemudian ada adik lelaki. Maka ni satu taraf. Satu taraf. Contohnya abang dia tak nak jadi wali, adik dia boleh jadi wali, sebab dia berada satu taraf. Contohnya abang dia tidak warak, adik dia lebih alim, adik dia jadi tok imam. Abang dia kadang semayang, kadang tidak. Kadang semayang, kadang tidak. Adik-beradik ni tak sama.
Ada yang daripada awal ni memang dia baik, jadi dia tak mau abang dia jadi wali, dia nak adik dia jadi wali, boleh. Tak perlu minta izin pada abang dia. Tetapi kalau sama satu taraf, abang dia pun seorang yang wara, abang dia pun seorang yang alim, maka hendaklah diundi. Ataupun kalau abang dia tak mau, barulah pindah kepada adik dia. Kalaulah contoh berpindah pada adik dia pun tidak mencacatkan ini akad nikah, kerana mereka berada satu taraf, berada dalam satu taraf. Orang ni contohnya dia alim, tapi seorang adik-beradik ni dia faqih, maka hendaklah diutama yang faqih, walaupun dia tu seorang warak tapi dia tak faqih. Yang seorang adik ni lelaki, dia seorang yang alim, tahu dengan hukum berkaitan bab semayang ni. Kalau kita bab semayang ni, dia boleh huraikan yang mana rukun, yang mana sudah abad, mana sunat hayah, dan tu dia tahu berkaitan tentang tauhid, dia tahu berkaitan tentang ilmu tauhid. Kalau cerita yang wajib, yang mustahil, yang harus kepada Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tahu. Yang wajib bagi pada Rasul, yang wajib bagi Rasul, yang harus pada Rasul, dan mustahil atau Rasul pun dia tahu. Maka diutamakan dia. Walau contohnya abang ni mengajuk pun, dia kata, mana sah aku ni abang? Sah, sebab dia satu taraf. Tetapi kalau ayah dia ada, abang ni nak jadi wali tak boleh, kerana dia bukan satu taraf. Sebab bapaknya ada wali mujbir. Contohnya ada bapak dia tak bersetuju kan, jadi adik ni nak berkahwin juga. Abang dia kata kalau bapak tak setuju, tak apalah, abang jadi wali. Pergilah lari ke mana-mana, ataupun pergi ke mana-mana tempat lah, ke selatan Thailand ke, ataupun pada negeri lain pun, kalau diwakilkan wali, pernikahan itu tetap sah kalau wali betul. Tapi wali ni sekarang ni, walinya ialah abang dia, ayah dia masih hidup, maka mewakilkan wali itu tidak sah, sebab dia telah langkau. Dia bukan satu taraf. Tidak ada saudara lelaki seibu sebapa berpindah kepada saudara laki-laki sebapa. Semua yang dapat harta pusaka belaka ni, iaitu kalaulah seibu sebapa tak ada, tapi ayah ni dulu kahwin ramai, kahwin pertama, contohnya isteri pertama dia meninggal tapi ada anak, tak semestinya dia kahwin banyak. Kahwin poligami, tapi yang pertama tu meninggal, dia kahwin lagi satu, kahwin yang lain, yang pertama ni pun ada anak. Maka daripada isteri yang kedua ini dengan anak isteri pertama dulu, mana dia sebapa. Mana kalaulah dengan isteri yang pertama ada anak lelaki, ada pun isteri yang kedua ni semua anak perempuan. Jadi ayah ni sudah meninggal dunia, datuk dia pun tak ada, maka tak boleh berpindah wali hakim, kena cari ada dah adik-beradik lain. Ya, ada adik-beradik iaitu sebapa. Ada sebapa. Tapi tak tahu kat mana, contohnya. Walaupun dia tak tahu kat mana, dia tidak boleh berpindah kepada wali hakim, melainkan memohon kepada mahkamah untuk berpindah kepada wali hakim, kerana wali ni tidak diketahui, namakan wali ghaib. Untuk mendapat wali hakim ni kena iklan dalam surat abang. Kalau tahu alamat yang terakhir, maka hendaklah dihantar satu notis supaya dia hadir ke mahkamah. Kalau dia tahu itu bukan ghaib, kalau dia tahu akan berpindah, bertukar jadi wali ingkar. Tapi kalau ghaib, kena iklan dalam surat abang, iklan di akhbar tempatan. Maka iklan dalam akhbar tempatan ni tempohnya selama iaitu 14 hari daripada hari ni keluar. Hari ni contohnya keluar,
Elan dalam surah Abah 14 hari daripada tarikh hari ini. Kemudian dalam surah Abah tu akan tulis sekiranya gagal hadir pada tarikh sekian-sekian, tempohnya ialah 14 hari, maka mahkamah boleh memberikan keputusan terus. Maka mahkamah akan sabitkan bahawa walinya adalah wali ghaib, dan pemohon ini mestilah mengambil sumpah istizhar, nama dia, setelah beri keterangan dan disokong dengan saksi kalau ibu dia masih ada, ataupun siapa-siapa yang terdekat yang mengetahui dan mengenal perkara ini dan memang memberi kesaksian bahawa memang wali tidak pernah muncul, dia pun tak tahu. Tahu ada wali tapi tak tahu kat mana. Setelah memberikan keterangan, hendaklah perempuan ini mengambil sumpah, namanya sumpah istizhar. Sumpah istizhar diambil kalimah zahir, mana menzahirkan bahawa segala keterangan ini adalah benar dan dia sanggup menerima azab Allah sekiranya dia berdusta. Nama dia sumpah istizhar. Maka sumpah istizhar ini sumber bersumpah setiap keterangan ataupun semua keterangan yang telah diberikannya serta saksi-saksi yang dibawa adalah benar. Maka sumpah ini menduduki kepada tempat wali ghaib tu, seolah-olah itulah keterangan wali tu. Maka dinamakan sumpah istizhar, nama sumpah menzahirkan. Sumpah ni banyak. Ada yang dinamakan sumpah ingkar, ada sumpah dikembalikan semula. Contohnya diperintahkan pada pihak ni supaya bersumpah. Katakan suami ni dia sanggup bersumpah, dia kata dia tak ada lapas cerai. Isteri kata dia ada lapas cerai, suruh dia bersumpah. Maka isteri mohon kepada hakim supaya suruhkan suami dia bersumpah. Maka hakim akan suruh dia bersumpah, suruh dia bersumpah. Hakim tak boleh terus suruh dia sumpah. Seolah-olah hakim menyebelahi satu pihak, tapi pihak ni kata, isteri kata, saya mohon yang arif supaya suruh dia ni bersumpah, sebab betul dia cerai saya. Saya tak mau dah, dia dah cerai saya, apa jadi pun jadilah, saya tak mau, memang betul dia cerai, contohnya. Maka hakim akan perintahkan supaya suami ini bersumpah. Suami tak mau sumpah, suami tak mau sumpah, saya tak mau sumpah-sumpah. Dia kata, saya tak berani nak sumpah. Maka sumpah ini dikembali pada isteri, dia makan yamin mardudah. Sumpah itu dikembalikan. Apabila sumpah itu dikembalikan, memberi maksud bahawa lelaki ini ingkar tanpa ada bukti. Bila dia bersumpah saja, menduduki seperti pengakuan, menduduki tempat ingkar suami ini, dan ianya menjadikan itulah keterangan baginya. Bila suami ini ingkar, dia bagi keterangan pertama bahawa suami lepas cerai, tapi suami tak mau sumpah. Ini jenis tak ada saksi. Kemudian bila isteri ini mengambil sumpah, sumpah itu dikembalikan, maka sumpah ini menduduki tempat seperti saksi. Seperti ini saksi, maka lengkaplah dakwaannya, hakim boleh sabitkan. Tapi kalau suami ini berani bersumpah, dia kata saya sanggup bersumpah. Isteri kata dia memang lepas cerai, tapi suami kata aku sanggup bersumpah. Dia bersumpah, dia kata dia tak ada lepas cerai, hakim sabitkan tak jatuh cerai sebab tak ada saksi. Apa yang berlaku selepas itu dia dengan Allah. Ini nama dia yamin al-marduda, al-yaminul marduda. Yamin ni macam-macam. Ada yamin marduda, ada sumpah marduda, ada sumpah ingkar, ada sumpah istizhar, ada sumpah dinamakan sumpah mudda'i. Contohnya orang yang berdakwa ni, dia mendakwa bahawa dia ada menikah, tapi saksi dia seorang je. Dia menikah di Thailand, nak cari saksi daripada Thailand memang tak dapat. Nak bawa orang Thailand sini, yang ada teman dia yang mengiringi dia, ataupun dia guna ejen tu ada.
dia boleh bawa. Daripada Thailand dia tak boleh bawa. Tapi ejen ni dia boleh bawa. Mana seorang saksi. Maka seorang saksi dia kena ada sumpah untuk menguatkan dakwaannya dengan keterangan seorang saksi yang dinamakan yamin mudda'i, iaitu yamin sebagai orang yang mendakwa. Yamin mendakwa ini yamin dan ada lagi dinamakan yamin kamilah, yamin mutammimah, yamin hasimah, macam-macam nama sumpah. Tapi sumpah mubahalah tak ada. Sumpah mubahalah, sumpah laknat tak ada. Tu tak siapa cipta saya tak tahu. Tak ada. Tak kira lah siapa ke, mufti ke apa semua. Sumpah ni tidak termasuk dalam sumpah syar'i. Tidak termasuk sumpah syar'i, dan di mahkamah tidak ada sumpah mubahalah. Pergi laknat apa semua tak ada. Yang ada iaitu li'an ada. Apabila menduduh isteri berzina. Contohnya berlaku zaman Nabi SAW, dia nampak isteri dia berzina. Rasulullah SAW tanya, ada ke 4 orang saksi? Dia kata, mana ada 4 orang saksi? Takkan nak panggil orang 4 orang saksi pergi tengok bini dia berzina. Begitu lah. Tapi dia tak cakap begitulah. Isteri dia berzina, pergi cari orang 4 orang saksi, main dia jadi saksi isteri aku tengah berzina. Kan? Dia kata betul isteri saya berzina. Maka turun ayat, iaitu ayat li'an, membicarakan tentang suami menduduh isteri berzina. Maka apabila diambil sumpah demi Allah tuduhannya adalah benar dan sekiranya ianya dusta, dia sanggup laknat Allah. Isteri pula dia bersumpah dia tak curang, dia tak berzina. Maka kalau dua orang ni ambil sumpah, yang kelima sanggup menerima azab Allah sekiranya mereka berdusta, perkahwinan hendaklah difarakkan. Sebagaimana saya urai pada pengajian yang lepas, dia difarakkan perkahwinan dan dia tak boleh nikah. Walaupun contohnya dia jumpa dekat Mekah kan, dah tua-tua ni jumpa kat Mekah, ya dia kau, dia kata contohnya, amanah suami, dah lama suami mati dah, dia kata seorang dia, aku pun sama juga seorang, dia kata. Dah tu contohnya, tolong angkat beg lah apa semua, syok balik. Dah tua-tua ni dia cinta lagi dahsyat, dia nak menikah balik, tak boleh menikah sebab dulu telah laknat, sampai kiamat tak boleh. Walaupun nak menikah dengan orang lain, nak kembali balik tak boleh, sebab dia sudah laknat. Dan anak yang dilahirkan, kalau dia nak menafikan anak tersebut, sama ada dinafikan yang dikandung, lepas itu kalau lahir tak boleh nasab, ataupun bila dia lahir diberikan tempoh hari pertama, hari kedua, hari ketiga sehingga hari ketujuh. Hari ke-7 dalam mazhab kita, hari ke-7. Mazhab lain diberikan tangguh sampai 14 hari. 14 hari iaitu selama 2 minggu. Apabila selepas 2 minggu, dia tak boleh laknat anak itu. Anak itu boleh dinasabkan. Oleh sebab itu dah tua-tua baru nak pergi ke mahkamah menyatakan itu anak bukan anak dia, tapi anak dah pergi sekolah. Bila isteri ni mohon nafkah, baru dia pergi mahkamah, dia kata itu bukan anak dia, sedangkan duduk dah lama bersama. Kerana berlaku perceraian, dia kata bukan anak dia. Cuba tengok muka anak saya dengan muka saya tak legam. Anak saya putih melapak, isteri saya pun bukan putih. Nampak dia? Dia kata begitu. Dia tak boleh laknatkan dia. Dia tidak boleh melaknatkan kerana anak itu sudah besar. Untuk menafikan nasab diberi tempoh, sama ada waktu mengandung ataupun baru lahir, dan boleh sampai selama 14 hari setelah kelahiran. Ataupun contohnya dia tak balik dalam masa 14 hari, katakan dia balik, dia dengar isteri dia bersalin tapi dia ada kerja di luar ataupun di luar negara, selepas 2 minggu baru dia balik ataupun sebulan, dia tengok-tengok lain ni betul, maka dia sanksi, dia curiga, ini bukan anak aku ni,
dia pun nak laknatkan, boleh diberi tempoh selama yaumut ta'niah. Dalam mazhab lain, mana hari itulah baru dia jumpa, baru hari itu dia pun jumpa. Tapi dah lama duduk sama, dah pergi sekolah apa semua, dia tidak boleh melaknatkan, kerana seolah-olah dia telah meredai perkara tersebut. Hanya boleh iaitu menentukan genetik dia, menentukan DNA dia, sama ada DNA dia pada dia ataupun orang lain, tetapi dia tidak menafikan anak itu. Kalau dia nafi, maka hubungan suami isteri akan terpasah. Tapi kalau dia tak nafi, ternyata memang itu DNA menunjukkan bukan daripada dia, maka anak itu boleh tidak dinasabkan dengan dia, tapi perkahwinan tidak difarakkan. Dia kata, tak apa, saya boleh terima lagi. Lama-lama isteri pun kata, memang saya curang, memang saya curang, tapi suami kata, saya boleh terima. Ramai begitu. Kita pula rasa nak, dayus lelaki ni kan, baru ni ada dua-dua kerja kerajaan, isteri dia curang, betul. Saya tanya, berapa selalu buat ke? Dia kata tak selalu, tapi banyak kali lah. Umpan tu cakap tak selalu, tapi banyak kali. Suami dia kata apa? Saya sanggup terima dia lagi. Allahu Akbar. Akhir zaman. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang keenam, yang kelima, anak saudara laki-laki bagi saudara laki-laki seibu sebapa. Anak saudara lah. Contohnya dia nak pergi nikah sekarang ni, mula adik-beradik seibu sebapa. Tak ada adik-beradik seibu sebapa, tengok anak kepada adik-beradik tadi, seibu sebapa, sampai turun ke bawah, seibu sebapa. Kalau tak ada, pindah anak saudara laki-laki bagi saudara laki-laki sebapa. Tadi ada adik-beradik sebapa, bukan seibu sebapa. Seibu sebapa tak ada, tengok ada sebapa. Sebapa pun dah meninggal dunia, tengok anak dia, ada anak dia. Itu turutan dia. Begitu juga anak kepada anak, dia turun ke bawah. Dah tak ada habis lah, tengok anak kepada anak, jadi cucu kan. Anak kepada anak saudara laki-laki bagi saudara laki-laki seibu sebapa. Tak ada, tengok yang tadi, anak kepada anak saudara sebapa. Kemudian sampai ke bawah lah, sampai ini kalau kita belajar harta pusaka, semua ni mendapat asabah, tetap mendapat harta pusaka. Bapa baru pindah, dah tak ada ni, baru pindah bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Adik-beradik bapak kita, adik-beradik bapak kita, ataupun disebut dalam kitab kita ni mamak. Dalam kitab kita ni mamak, pakcik lah. Kemudian bapa saudara sebapa sebelah bapa. Yang ke-11, anak laki-laki bagi bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Dia turun begitu pula, anak pakcik turun ke bawah. Tak ada pula anak kepada anak tadi, tak ada lagi anak kepada anak kepada anak. Last kali sudah tak ada, barulah kepada sultan, barulah kepada hakim. Ini di antara turutan wali, turutan wali. Kita tengok kitab kita untuk lebih jelas lagi. Bermula yang terlebih hampir daripada segala aulia, wali pada nikah itu bapa. Okey. Kemudian maka neneknya, datuk dia. Kemudian tak ada ni, dua-duanya tak ada, saudaranya yang seibu sebapa. Nampak ni? Tak ada adik-beradik seibu sebapa, kemudian saudaranya sebapa. Sama macam saya baca tadi. Tak ada. Tengok pula, kemudian maka anak saudara seibu sebapa. Tak ada anak saudara seibu sebapa, kemudian maka anak saudara sebapa. Sampai bila? Wa insafula, sehinggalah ke bawah. Habis tengok dah tak ada dah.
Dah tak ada macam mana? Kemudian maka mamaknya, saudara seibu sebapa dengan bapa, barulah adik-beradik dengan bapak dia, pakcik dia lah. Seibu iaitu kita sebut mamak. Orang Perak pun panggil mamak juga. Kalau orang kampung saya semua panggil mamak. Saya pun panggil mamak. Mamak ni ialah adik-beradik dengan ayah kita ataupun adik-beradik dengan mak kita. Pakcik lah, pakcik. Mamak. Orang belah Rawa ke apa semua dia memang panggil mamak. Atau mamaknya, mamak saudara seibu sebapa dengan bapa. Tak ada ni juga. Kemudian maka mamaknya yang sebapa, adik-beradik dengan ayah dia sebapa dengan bapanya. Kemudian maka tak ada juga. Tengok anak dia. Maka anak mamaknya yang seibu sebapa. Tak ada anak pakcik seibu sebapa ni. Kemudian tengok pula. Kemudian anak mamak yang sebapa dengan bapanya. Hinggalah ke bawah. Nampak ni. Jadi kalau nak dia kata saya tak ada wali. Saya tak ada wali. Macam mana kau tak ada wali? Sebatang kara kan? Ada orang daripada jauh datang sini kan? Jadi dia kata dia tak ada wali. Saya sebatang kara. Kalau kau sebatang kara, macam mana tiba-tiba ada kan? Macam mana kau tiba-tiba ada? Dia datang negeri lain, duduk Melaka, sebenarnya nak mengelak daripada wali. Zaman sekarang tak boleh tipu. Kita kata untuk membuktikan kepada mahkamah betul kamu ini tak ada wali, pertama maka memerintahkan pergi Jabatan Pendaftaran Negara. Tengok dulu betul tak bapak kamu dah meninggal. Kemudian adik-beradik pada bapak aku sebut siapa nama adik-beradik bapak. Maka kita kena tanya. Daripada kalau dia tidak ada adik-beradik, kena tengok pula yang lain dan seterusnya pergi kepada adik-beradik bapa dia. Kalau adik-beradik bapa dia pun sudah meninggal dunia, mesti pula ada anak kepada adik-beradik bapa dia. Turun sampai bawah. Dia tak boleh terus berpindah kepada wali lain. Ini turutan wali. Kena ikut. Turutan wali. Kerana ikut turutan wali ni, ada satu kes di Melaka ni, perempuan ni dah lama menikah. Lama menikah. Kena dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus dalam YouTube kan? Jadi dia dengar, nikah kita ni sah ke bang? Dia kata. Sebab bukan ayah dia yang jadi wali. Sebab ayah dia bukan jadi wali. Maka dia refer kepada mahkamah, sedangkan dia dah bercucu. Ini turutan wali ni perlu diikuti. Seterusnya lagi, sama sebagaimana yang saya sebut, hingga ke bawah. Kemudian maka mamak bapanya seibu sebapa dengan bapanya, kemudian mamak bapanya, mamak bapa dia pula, pakcik kepada bapak dia. Habis kau hidup lah. Kalau itu tak hidup, tengok anak dia sampai ke bawah. Maknanya dalam menentukan wali ni perlu kita teliti. Tak ada kata tak ada wali saya ni, nak kena teliti satu persatu. Mana tahu kod ada. Contohnya seorang perempuan ni dia masuk Islam, bapa dia tak masuk Islam, tapi adik-beradik bapa dia mungkin masuk Islam, ataupun adik-beradik dia masuk Islam. Bapa dia tak masuk Islam, mak dia pun tak masuk Islam. Tanya adik-beradik dia, adik-beradik pun tak masuk Islam, tapi adik-beradik bapa dia tak masuk Islam kan? Kemudian anak kepada adik-beradik bapa dia tak masuk Islam. Kalau tak ada juga, kena baru boleh berpindah wali. Contohnya kalau daripada Sabah, daripada Sarawak, setengah kadang-kadang yang bapak dia tak masuk Islam, tapi adik-beradik dia pun tak ada masuk Islam, tapi pakcik dia masuk Islam. Ini kena diperdetailkan.
mana daripada bahagian saudara baru iaitu Kompleks Al-Huda, mereka perlu meneliti secara terperinci sehingga memang tidak ada turutan wali ni yang Islam, barulah mohon kepada mahkamah untuk benarkan mereka secara wali hakim. Sebab turutan wali hakim ni ialah ujung sekali. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, kemudian maka segala asabah dia yang tadi ke bawah tu, ini termasuk asabah. Contohnya kalau kita hantar pusaka, kita kena cari satu persatu, kecuali ianya terhijab. Kita akan cari satu persatu sebelum diserahkan kepada Baitul Mal. Contohnya dia ada anak perempuan, kita tengok daripada anak perempuan ni, turutan dia, datuk dia ada tak? Kalau datuk dia tak ada, macam mana? Tengok adik-beradik pada bapa dia, sehinggalah ke bawah sebelum kita serahkan kepada Baitul Mal. Sekiranya memang tidak ada asabahnya yang boleh menghabiskan harta tersebut, barulah diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Contohnya memang tak ada, anak inilah anak angkat, dan dia pun tak tahu anak ni pun anak tak satarap. Dia pun ambil, dia kata saya ada kawan kerja ke hospital, makcik dah lama nikah tak ada anak. Tiba-tiba dia cakap ke makcik, kau nak anak? Ada orang ni ni salin, dia orang tu mentah lari tak mana-mana, kau nak? Dia banyak berlaku. Ambil anak angkat, ambil anak angkat. Bila ambil anak angkat ni, anak ni dibesarkan ataupun didaftarkan. Bila dia meninggal dunia, dia tak ada pewaris. Tiada pewaris. Yang menjaga dia lah bapa angkat dengan mak angkat. Tapi harta pergi Baitul Mal, bukan Baitul Mal yang jaga. Betul tak? Bukan Baitul Mal yang jaga. Siapa yang jaga? Bapak dia yang jaga. Bapa angkat dengan mak angkat. Takkan Baitul Mal senang-lenang. Kereta pun dia ambil, rumah pun dia ambil. Yang susah daripada kecil sampai besar ni dia jaga, kan? Dalam keadaan begini, kita boleh pergi ke Baitul Mal, memohon kepada Baitul Mal supaya menyerahkan semula, dihebahkan. Mungkin memerlukan dengan sedikit bayaran, ini juga boleh. Contoh ada berlaku baru ni di kampungku sayang dekat ya. Apabila telah diserahkan kepada Baitul Mal, tapi tuan yang duduk tanah tu dia nak duduk, maka Baitul Mal memohon sedikit bayaran kerana pertukaran. Hukum asal, hukum PK terpaksa diserahkan pada Baitul Mal, dan untuk transaksi untuk berpindah semula, ini perlulah sedikit bayaran, dan Baitul Mal bersetuju dengan bayar secara beransur-ansur. Contohkan lagi, anak ni masuk Islam, yang bela anak ni ialah bapak dia dan mak dia. Bila anak ni meninggal dunia, harta ni dapat kat siapa? Baitul Mal. Bukan Baitul Mal yang besarkan dia, bukan Baitul Mal yang membesarkan dia sehingga dia berjaya. Maka dalam keadaan begini, demi untuk menjaga rahmatan lil alamin yang kita sekarang ni, kita tidak akan menginaya mana-mana pihak. Hukum asal hendaklah diserah kepada Baitul Mal. Baitul Mal perlulah bersifat ihsan, bahawa ia membesar, ia memberikan pendidikan bapak dia, maka hendaklah dihebahkan semula kepada bapa dia. Kalau begini, orang bukan Islam, dia tak ada rasa. Maknanya kalau anak dia masuk Islam pun dia tak risau. Sekarang ni yang jadi menakutkan mereka, bila harta ni pergi ke Baitul Mal. Pergi apa ya? Baitul Mal. Dulu zaman Tan Sri Ali Rostam, harta ni pergi Baitul Mal. Baitul Mal.
Maka harta pergi Baitul Mal, tapi Tan Sri kata masa tu, takkan tak boleh bagi. Mengelupa mufti betul tu. Takkan tak boleh bagi. Maka diputuskan bahawa Baitul Mal hendaklah menyerahkan semula kepada, bukan menyerah, maka Baitul Mal menghebahkan. Ini kita kena faham. Contohnya ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang keadaannya sedemikian rupa, jangan bersedih dan bersusah, maka hendaklah pergi ke Baitul Mal, minta supaya ia dihebahkan semula. Ataupun ketika harta ini dibahagikan, mohon kepada mahkamah memberikan supaya Baitul Mal hendaklah mempertimbangkan harta tersebut, kerana yang membesarkannya ialah bapa angkat dia, yang membesarkan ialah mak angkat dia, ataupun yang membesarkan ialah ibu dan bapa dia yang bukan Islam, maka mohon pada ihsan Baitul Mal supaya diserahkan. Ini Islam. Kalau kita tunjuk Islam gini, orang pun tak ada curiga dengan Islam. Islam tidak akan menghina siapa-siapa, terutama orang yang ambil anak angkat. Oleh sebab itu sekarang orang yang ambil anak angkat buat hebah terlebih dahulu. Dia buat hebah. Dia ada sebidang tanah atau beberapa tanah, terus dihebahkan kepada anak angkat. Pergi mahkamah. Oleh sebab itu biasa kalau kita tanya, Pak Cik ni nak minta supaya pejabat tanah meletakkan hak ataupun sabit je hebah ni. Sebab kalau mahkamah memerintahkan, dengan ini mahkamah memerintahkan pejabat tanah dan galian ataupun pejabat tanah Melaka Tengah hendaklah meletakkan hak. Mana bila kalimah meletakkan hak ni, isi borang 14 cuma tukar. Takutlah bila perintah begitu, tiba-tiba anak ni dia kata, bapa, mak, ini tanah saya, keluar rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar.
الله. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa beza hibah dengan wasiat? Hibah ialah pemberian ketika hidup. Ni aku bagi kat kau ni. Maka ini pemberian ketika hidup. Dengar semua ni anak-anak ayah. Ni rumah di Duyung ni untuk adik kau yang bongsu. Ni tanah di Tehil untuk abang kau. Ini tanah yang ada dekat Jasin, ini kakak kamu. Kan? Ini namanya hebah. Hebah. Boleh disahkan hebah tersebut ketika hidup, ataupun kalau bapa ni dah meninggal dunia, selepas meninggal dunia pun boleh dibuat pengesahan. Boleh buat pengesahan hebah tersebut. Kalau boleh waktu hidup ni paling mudah. Sebab kalau dah meninggal dunia susah. Saya ada satu tanah arwah ayah saya, hebah daripada, kalau orang Perak ni kata unyang dulu. Tapi saksi semua meninggal. Dah meninggal. Saya pun pening. Kebun durian tu. Kebun durian. Luas kebun tu. Mak saya kalau saya balik, macam mana tanah ni kan. Dulu memang ayah saya, masa ayah hidup tak diurus. Nantilah aku pergi ipoh sebab untuk bicara hebah ni tidak ada di mahkamah rendah. Kita ni Melaka, mahkamah tinggi senang dia di air keruh. Kalau negeri-negeri yang luas ini, satu je mahkamah tinggi. Kalau Selangor, mahkamah tinggi dia adalah Shah Alam. Bayarlah orang daripada Sabak Benam datang ke Shah Alam. Kalau Perak ni pergi ke Ipoh. Sekarang baru ada di Setiawan ada satu, di Manjung ada mahkamah tinggi. Jadi tangguh-tangguh sampai sekarang tanah tu. Mak saya bayarlah hasil, tapi nama tidak tukar gitu. Orang semua dah meninggal dunia. Jadi payah. Jadi kalau adalah contoh pemberian, maka segeralah pergi mahkamah selama ada saksi. Adapun wasiat, begini lapah wasiat. Aku besok kalau dah meninggal dunia, tanah ni kau punya lah. Aku kalau aku dah meninggal besok, ni tanah di Duyung ni adik kau punya. Aku bagi kat adik. Kalau aku dah meninggal dunia, tanah di Alur Gajah Nun, ini si Muhammad ni punya, aku bagi. Ini nama dia wasiat. Wasiat tidak boleh melebihi 2/3 daripada segala harta yang ditinggalkan. Kena nilaikan dengan harta yang keseluruhan. Sekiranya melebihi, maka wasiat tersebut hendaklah mendapat persetujuan semua ahli waris. Semua ahli waris. Macam mana ni tanah yang ada dekat Melaka Tengah ni, nilai juta tu. Yang abang dia kata, aku tak setuju. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wasiat ini tidak boleh dilaksanakan kerana ada seorang yang tak bersetuju. Tapi 6 lain bersetuju. Ada 7 adik-beradik, 6 bersetuju. Kau ni berkira silap apa pasal? Kami semua setuju. Yang abang dia kata, aku tak setuju. Macam mana? 6 ini bersetuju, seorang tak bersetuju. Dia kata, kau nak tengok, kau nak biarkan ayah terseksa dalam kubur? Itu dalam kubur cerita lain. Dia kata, macam mana? Dalam bab ini kita perlu mengambil pendekatan mazhab lain. Itu mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Kita tengok portion dia, bahagian dia berapa. Dinilaikan tanah tersebut harganya ialah 1 juta katakan. Apabila dibagikan harta pusaka, abang ni hanya mendapat bahagian iaitu 20,000. 20,000 saja nilai daripada tanah tersebut. Maka adik-beradik ini hendaklah membayar 20,000. 20,000, dan yang baki tersebut merupakan hak bagi mereka, dan mereka boleh
melaksanakan hibah tersebut. Dah 20,000 abang punya bahagian, jangan bising-bising dah. Mahkamah boleh perintahkan. Ini ialah pendekatan dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal dan kita boleh laksanakan. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Maka yang jauh daripada pihak yang dahulu itu didahulukan jadi wali atas pihak yang hampir. Tengok yang mana hampir. Seibu sebapa hampir kena seibu sebapa. Daripada sebapa. Anak contohnya anak saudara daripada seibu sebapa, maka hendaklah didahulu daripada anak saudara sebapa. Itu maksud dia. Ya akrab, yang terlebih hampir hendaklah diutamakan. Contoh dia kata disebutlah kita atas pihak yang hampir yang lain seperti anak saudaranya, jika terkebawah sekalipun didahulukan atas mamaknya. Mana anak saudara ni didahulukan daripada adik-beradik dengan bapa dia. Kita ada adik-beradik kita, kakak ni kakak ini nak bernikah, sedangkan adik dia lelaki dia pun dah meninggal dunia, tapi anak kepada adik lelaki dia masih hidup. Didahulukan dia daripada adik-beradik dengan bapa dia. Begitulah ikut turutan dalam kitab kita ni. Ini turutan dalam hukum fiqh berdasarkan juga turutan harta pusaka. Harta pusaka. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada ia hampir sekalipun, walaupun nampak hampir, adik-beradik dengan bapa dia kira hampir, sedangkan anak saudara dia ni ialah tidak hampir, tapi didahulukan mengikut turutan. Diikut turutan. Dan jika ada ia bersamaan pihaknya, walaupun sama pihak, tetapi tengok yang terlebih hampir, terlebih hampir, seibu sebapa dengan sebapa sama, tetapi seibu sebapa mesti didahulukan. Apa beza bapa sama, tapi ini seibu sebapa, ini sebapa. Tetapi tiada hampirnya, maka didahulukan yang hampir. Kalau tak hampir, macam mana? Kaedahnya mesti cari yang paling hampir. Seperti anak saudara yang sebapa didahulukan daripada anak bagi anak saudara yang seibu sebapa. Seperti anak saudara yang sebapa. Atas kan? Anak saudara yang sebapa didahulukan daripada anak bagi anak. Jauh dong. Anak bagi anak saudara seibu sebapa. Mula seibu sebapa. Tak ada seibu sebapa, pergi ke sebapa. Kan? Sebapa. Sekarang sebapa ni hidup, adakah nak bagi anak saudara? Daripada anak saudara ni ada pula anak kepada anak saudara, dia dah jauh, maka hendaklah didahulu yang terlebih hampir, iaitu saudara sebapa. Kepada anak seibu sebapa ni kira jauh, kira jauh dia kata. Sebab turutannya atas itu terlebih hampir. Itu dia bagi contoh. Maka dia kata didahulukan seperti anak saudara yang sebapa didahulukan daripada anak bagi anak saudaranya yang seibu sebapa dengan dia. Jauh tu. Jauh. Dan jika adalah bersamaan dua wali pada derajatnya, walaupun bersamaan wali dari sudut darajat, tetapi mesti didahulukan yang terlebih akrab. Sebagaimana tadi darajat sama seibu sebapa darajat, tapi seibu sebapa mesti didahulukan.
tetapi adalah salah seorang daripada keduanya yang memerdekakan dia. Tengok, kalau dia ni yang memerdekakan dia, kemudian dia ada wali, siapa yang terlebih utama? Orang yang merdeka dia tu ialah wali dia. Ada seorang perempuan ni, dia ada bapa, dia ada adik-beradik dia, tetapi dia hamba, kemudian telah dimerdekakan oleh tuan dia, walaupun dia ada bapa. Maka yang menjadi wali bagi dia ialah yang memerdeka dia, sebab dia tuan. Sebab dia tuan, sebelum ni dia hamba abdi. Sekiranya ada sistem hamba ini, sistem hamba ni, Islam mengakui sistem hamba, tapi Islam suruh dimerdekakan hamba, merdekakan hamba. Mana yang memerdekakan dia itu, dialah yang terlebih hampir jadi wali, sebab dia tuan dia dulu. Dan adalah salah seorang daripada keduanya yang memerdekakan dia, atau saudaranya yang seibu dengan dia. Mana? Ada adik-beradik dia seibu sebapa. Kemudian ada yang memerdekakan dia. Nak ambil seibu sebapa ataupun memerdekakan, kena ambil yang memerdekakan. Itu terlebih hampir dalam turutan wali bagi hamba, bagi hamba yang telah merdeka. Apa jawapan dia? Dalam kitab kita ni, kalau berlaku sedemikian rupa, maka didahulukan dia jadi walinya. Didahulukan dia ini mana? Iaitu yang memerdekakan dia daripada adik-beradik seibu sebapa. Sebab kedudukan perempuan ni dulu dialah hamba abdi. Hamba abdi, walinya ialah yang memerdekakan dia, memerdekakan dia. Oleh sebab itu, ada seorang ulama daripada Yaman mengajar di madrasah Al-Junaid Singapura. Syekh Amar Syatiri rahimahullah ta'ala mengarang kitab Syarhu Yaqutin Nafis. Al-Yaqutun Nafis ni, kitab ni ialah bapak dia punya. Kemudian dia syarahkan. Ketika mana saya mengajar di madrasah Al-Junaid Singapura, madrasah Al-Junaid iaitu di Singapura. Lama dia mengajar Al-Junaid sebelum dipanggil semula balik ke Tarim menjadi mufti di Tarim. Kemudian beliau pernah mengajar di Jeddah, iaitu di Jeddah, ramai anak-anak murid beliau. Dia kata dia tengok orang Malaysia, memang sebut dalam kitab itu, jilid yang ketiga, orang Malaysia mengambil anak orang Cina di Singapura. Ataupun zaman kita dulu, zaman komunis kan, komunis tu pun dia kalau beranak, dia tinggal kan, orang kampung pun bela anak tu. Dia kata orang Melayu, orang Malaysia mengambil anak Cina orang Singapura, dia tu bela. Jadi anak angkat lah, jadi anak angkat. Dia punya pandangan. Tapi kita belum implement, belum kita laksanakan lagi pandangan ini. Saya dah banyak utarakan. Dia kata adalah terlebih baik, sebab Singapura bukan negara Islam, maka orang yang mengambil anak ni hendaklah dia memerdekakan anak itu. Dia anggapkan dia merdeka, dia bela-bela merdeka budak tu. Maka kalau dia merdekakan anak tersebut, bapa dia ni boleh jadi wali, dan bapa dia yang bapa angkat ni boleh mendapat harta pusaka. Harta pusaka. Manakala orang yang ambil anak-anak dulu, zaman dulu orang ambil, orang komunis, zaman komunis, anak-anak ni dia orang ambil dan bela. Anak ni dinamakan anak pungut. Dalam hukum fiqah dinamakan babul laqit, anak yang dipungut. Kita jumpa kat jalan ada anak ni, nak buang ke nak bawa balik. Anak siapa, contoh kita keluar surau, ada nangis budak. Kucing ke tengok-tengok budak, tak tahu ini nama dia laqit, anak yang dipungut. Laqit luqata, benda yang kita jumpa.
Sekarang ni pusat zakat ada satu kolom dia ada kod dia untuk boleh kita bayar ataupun kita serahkan barang-barang yang dijumpai. Nama dia luqatah. Contohnya kita jumpa emas, nak buat macam mana? Hukum asal luqatah ni benda yang kita jumpa kena wawarkan, tulis kat pintu orang, siapa ada barang yang bernilai tak boleh sebut, sila jumpa saya nomboskan. Tiap-tiap hari orang tengok tu. Kemudian dalam masa seminggu kita tak boleh war-warkan seminggu. Mula-mula hari-hari. Tak kalau jumpa gelang nak hari-hari. Tiap-tiap hari macam naik kereta, Assalamualaikum, ada barang yang berharga dijumpai di surah Al-Hakim. Hukum asal. Susah kita. Maka kita serahkan kepada Baitul Mal. Sekiranya mereka nak menuntut, dia datang surau ni, siapa ada jumpa barang tu? Ada kata barang tu ada orang jumpa, tapi dia serah Baitul Mal, pergi mohon pada Baitul Mal. Maka Baitul Mal kena senaraikan barang ini dijumpai surah Al-Hakim. Bukan mana kita jumpa surah di surau, kita masuk dalam tabung surau. Itu tak betul lah. Dia adalah hak Baitul Mal. Baitul Mal. Ini nama dia luqatah. Adapun anak ni laqib. Ini juga ada hukum apabila kita memeliharakan dia, menganggapkan dia sebagai ahli keluarga. Maknanya kedudukan harta pusaka menjadi wali ni juga dibahaskan oleh ulama. Ini nama anak disebut anak ibnul laqid, nama dia laqid. Benda yang jumpa nama luqatah. Kalau nak pakai pandangan Syekh Ahmad Syatiri rahimahullah ta'ala, maka mereka yang ambil anak-anak ni, terutama anak Cina yang berada di Singapura, dia kata merdekakan dia. Bila merdekakan, bolehlah dia jadi wali dan dia berhak mendapat harta pusaka daripada anak dia tadi. Ataupun bila dia meninggal dunia, anak dia pun dapat harta pusaka daripada dia sebab ianya telah dimerdekakan oleh bapa dia. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Syatiri dalam kitab beliau Syarhu Yaqutin Nafis jilid yang ketiga dalam bab merdeka. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Tapi tak ada orang buat permohonan sedemikian rupa. Sebab buat permohonan harta pusaka ni mohon paling kurang 150 fee dia. Kira-kira makcik ni melopong tak dapat apa pun. Kita kira kan. Makcik tak dapat apa-apa ni. Dia dah keluar duit 150. Harta ni pergi Baitul Mal. Dia tahu kan? Macam mana? Itu kalau 150. Kalau dia banyak lapis, satu lapis harga lain, lapis yang kedua harga lain. Perintah dia 50. Nampak ni? Dia habis sampai, ataupun setengah dulu suruh orang lain tolong kira. Ada satu agensi kira. Pergi mahkamah yang kira. Sebenarnya tak payah suruh orang kira, pergi mahkamah kira. Mahkamah akan kira. Kadang-kadang dia orang kira, dia bukan bicara. Bila bukan bicara, dia tak boleh panggil. Kadang-kadang menyembunyikan ahli waris. Tetapi kalau dalam mahkamah dia menyembunyikan ahli waris, boleh dihukum menghina mahkamah. Ni berapa orang bini sebenarnya arwah ni? Kita kata sebenarnya 3, dia kata. Tapi dalam tu dia tak sebut 3. Nampak dia? Kalau ada anak 3 orang ni ialah 1/8. 1/8 bahagi dengan 3. Kalau 3 orang isteri, kalau 4 begitu. Ini hendaklah dibawa kepada mahkamah. Ini kita bahas berkaitan harta pusaka. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sama balik kita. Tetapi adalah salah seorang daripada kedua, dan tiada sah anak itu akan wali ibunya.
Anak tak boleh jadi wali ibu. Dari sudut mana? Di sudut bunuah. Dari sudut pihak anak itu. Anak tak boleh jadi wali pada ibu. Ada satu kes dekat atas sikit Tegera apa? Limungan. Dia cakap isteri perempuan ni nak menikah, dah tua-tua ni, menikah. Ada wali? Ada. Siapa? Anak saya, dia kata. Anak mana boleh jadi wali? Anak tak boleh jadi wali. Saya kata, makcik, ni nikah orang dah tua tu. Orang tak boleh anak jadi wali. Kena ikut turutan tadi. Kena ikut turutan. Kalau contohnya yang saudara-saudara ni, pak-pak saudara tak mau jadi wali, maka kita boleh mohon wali ingkar. Wali ingkar. Bila saman sudah sempurna, dia enggan hadir, kita bagi notis yang kali kedua, sekiranya kamu gagal hadir, maka mahkamah hukumkan kamu seorang wali yang enggan, dan mahkamah boleh memberikan keputusan. Jadi next terusnya dia tidak hadir, dengan ini mahkamah hukumkan nama sekian ada wali enggan. Wali enggan dan mahkamah benarkan, kerana mahkamah sabitkan wali enggan dan boleh pergi wali hakim. Tak payah lari ke Thailand. Jangan lari ke Thailand. Wali tak setuju, terus mohon wali hakim atas peruntukan wali enggan. Kalau pergi Thailand jadi payah nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, anak tak boleh jadi wali di atas kapasiti anak. Kalau dia pihak anak, tetapi boleh dengan berapa syarat. Tengok, jika adalah anak itu anak mamaknya, anak pakcik dia. Jadi pakcik dia ni ada anak lelaki, pakat-pakat nikahlah, tak ada supaya harta kita ni tak pergi mana. Jadi dia bernikah dengan anak pakciknya, bernikah dengan anak pakcik. Cuba kita tengok. Melainkan jika ada anaknya itu anak mamaknya, seperti ia bersuami dengan anak mamaknya. Ia perempuan ni bernikah dengan anak pakcik dia, dapat anak lelaki, semua wali dah mati, tak ada wali, akan berpindah kepada adik-beradik dengan bapak dia. Adik-beradik bapak dia meninggal dunia, turun kepada anak kepada adik-beradik bapak dia. Nampak ni? Kalaulah anaknya juga meninggal dunia, maka turun kepada anak dia, cuculah. Jadi kebetulan anak perempuan ni adalah merupakan cucu kepada pakcik dia, cucu pada pakcik. Semua wali dah tak ada, anak dia ni sebab dia menikah dengan anak pakcik adalah merupakan wali bagi dia. Dia boleh jadi wali. Bukan jadi wali disebabkan dia anak, tapi dia menjadi wali disebabkan dia mengikut susunan wali. Mengikut susunan wali. Yang kedua, anak dia ni ialah hakim. Wali hakim. Tak ada dah wali ataupun wali ghaib, dia nak menikah kan, maka berpindah pada wali hakim. Kebetulan anak dia tu hakim kan, maka anak dia yang menikahkan dia atas dasar anak itu wali hakim, bukan kedudukan dia anak. Kedudukan dia anak. Itu makna anak boleh jadi wali. Sama balik kita. Kalau tanya soalan, bilakah anak boleh menjadi wali? Inilah jawapannya. Maka dapat satu anak laki-laki dengan dia, mana dia kahwin dengan anak pakcik dia ni, dapat anak pula lelaki, maka mati anak mamaknya, mana suami dia mati.
maka anaknya itu dinamakan anak bagi mamaknya. Sebenarnya dia cucu lah, cucu pada pakcik dia. Dia menduduki tempat pakcik dia tadi, dia boleh jadi wali. Maka sah anak jadi wali bagi ibunya, bukan kerana dia anak, tapi kerana dia kedudukan wilayah, ialah kedudukan wali. Kebetulan itu anak dia, kebetulan itu anak dia. Inilah dibahaskan dalam hukum fiqh berkaitan dengan turutan wali. Nanti ada lagi satu bab yang kita jumpa di bawah ni. Anak ni ialah seorang hakim, dan ibu dia ni mohon wali hakim. Tengok-tengok mak nak menikah, tak ada wali lain, tak ada hakim lain. Kebetulan daerah tu seorang je hakim. Mak nak menikah ni macam mana? Dia kata mak nak menikah, dah lama dah mak sunyi. Dia kata dah lama mak sunyi. Saya ada 2-3 orang ni, faham lah tuan, saya dah lama dah. Dia kata tuan pun faham kan? Dia kata mana dah lama? Dia kata dah lama dah tuan saya. Dia kata faham dah tuan, saya muda lagi. Dia kata mana wali ghaib. Kalau ada wali ghaib berpindah pada wali hakim, contohnya mak dia ni walinya ghaib, maka nak berpindah pada wali hakim, anak ni ialah wali hakim. Ini juga boleh menjadi wali. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Ya. Boleh. Boleh. Macam Sayyidina Ali kan? Boleh. Sekiranya semua wali tak ada, nak sampai kat situ jauh lah. Mula bapa, datuk, turun adik-beradik, anak kepada adik-beradik dia ni, habis semua baru pergi ke pakcik. Habis pakcik tak ada, baru turun pada anak pakcik kan. Tak ada pula anak pakcik ni mati pula kepada anak dia pula, mana cucu pada pakcik dia. Tak ada pula cicit pada pakcik dia, sampai begitu lah. Tak ada pula pergi pula pakcik kepada pakcik ni, anak-anak. Jadi begitu. Pakcik kepada bapak dia pun boleh. Pakcik kepada bapak dia. Wah, ni mana turutannya luas. Tapi nak sampai tempat tadi jauh kan, disebabkan dia wali abad. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an berkahwin dengan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.